Sila Lenggung. Nanti Lenggung, sebelum Lenggung berujar, kalau boleh, oleh karena kita semua mau berubah, janganlah ucap panjang-panjang. Kalau boleh dapat siapkan dalam jam 1, siapkan. Lepas itu yang penyokong nanti, kalau boleh mulai 2:30. Dan kalau saya jemput nanti pematang pau, begitu juga saya mohon kalau boleh jangan panjang-panjang. Dia harus komen sewaktu budget pun cuma 20 menit saja. Sila Lenggung. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Dipetua. Dengan ini saya Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, ahli parlimen bagi kawasan Lenggong, memohon untuk mencadangkan usul menjunjung kasih kepada Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Al-Mutasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Balid Shah kerana sudi berangkat menyampaikan titah ucapan di persidangan penggal pertama Parlimen ke-13 pada hari Selasa 25 Julai lalu. Usul saya adalah seperti berikut. Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong demikian bunyinya. Ampun tuanku, patik yang dipertua dan ahli-ahli dan rakyat di dalam persidangan parlimen memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada majlis Dewan Rakyat, mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana titah ucapan tuanku semasa membuka penggal pertama parlimen yang ke-13. Tuan Dipertua, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tuan Sri Dipertua kerana telah dipilih sebagai Yang Dipertua Dewan Yang Mulia ini. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada timbalan-timbalan Dipertua yang turut telah terpilih Dewan Yang Mulia ini. Pada 5 Mei lalu, rakyat Malaysia berbilang kaum telah menggunakan hak mereka untuk memilih 222 ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Saya mengucapkan tahniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang terpilih dan saya harap kita dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, jujur, ikhlas, sentiasa menunjukkan tingkah laku yang baik seperti yang disarankan dalam titah ucapan tuanku. Sudah tentu pilihan raya yang ke-13 lalu, rakyat bukan sahaja telah memilih dan mengembalikan kerajaan Barisan Nasional untuk memimpin kerajaan Malaysia. Pada yang sama mereka juga telah menerjemahkan harapan, hasrat melalui undi mereka. Isyarat daripada keputusan pilihan raya lalu, saya cukup yakin telah difahami oleh pucuk pimpinan kerajaan Barisan Nasional. Dan sebagai ahli-ahli yang berhormat, saya harap kita juga perlu prihatin dan mengambil berat tentang pelbagai isyarat yang telah dihantar oleh rakyat kepada kita. Apa yang penting, saya berkeyakinan harapan rakyat ialah pemimpin politik dan juga penjawat awam di semua peringkat perlu mempunyai keterbukaan, keikhlasan, kecakapan, bersih, berintegriti serta sentiasa bersungguh-sungguh menjaga kepentingan semua rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita mesti bekerja keras ke arah membawa pelbagai perubahan kepada rakyat dan memberi gambaran bahawa kerajaan senantiasa mendengar rintihan suara hati rakyat dan mampu untuk melakukan pelbagai perubahan transformasi demi masa depan negara tercinta ini secara amnya dan untuk masa depan generasi akan datang umumnya. Tan Sri Dipertua, saya sebelum melanjutkan ucapan saya nak mengalung-alungkan kehadiran pemimpin-pemimpin masyarakat daripada Parlimen Kalabakan. Tan Sri Dipertua, saya juga ambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sekali lagi diberi mandat oleh majoriti rakyat untuk memimpin terus negara yang tercinta ini. Barisan Nasional, UMNO dan parti komponen Barisan Nasional adalah parti yang banyak jasanya kepada rakyat dan negara ini. Keikhlasan Barisan Nasional berjuang sejak sekian lama memajukan rakyat dan negara ini dalam pelbagai bidang, sama ada ekonomi, pendidikan, basmi kemiskinan, membuat pelbagai perubahan, sebagainya. Saya yakin menjadi penyebab kenapa Barisan Nasional terus diberi mandat oleh rakyat. Datuk Speaker minta bagi jalan. Justru itu, bagi jalan. Yang hormat, saya nak terus panjang saja. Panjang Yang Hormat. Sebab tadi sebut sokongan majoriti rakyat. Nanti waktu Ketua Pembangkang cakaplah sampai ke petang malam, tak boleh. Nanti Dewan Rasa Lenggong tak bagi jalan. saya nak teruskan, tak bagi lagu speaker. Nak bagi tahu saya Barisan Nasional hanya ada sokongan majoriti rakyat, bukan majoriti. Justru itu jiran boleh berjelah. Walaupun pilihan raya umum ke-13 mencatat sejarah Parlimen Cabang pernah Barisan Nasional lalui.
Tetapi sokongan rakyat tetap Barisan Nasional Perolehi. Kerana apa? Kerana kerajaan dan pemimpin Barisan Nasional ikhlas berjuang. Kerana kerajaan Barisan Nasional berjuang untuk rakyat. Kerana kita ikhlas. Dan keikhlasan itulah diterjemahkan oleh rakyat. Akhirnya kita dapat 137 kursi. 46% saja yang sokong. Sebab itu, Tan Sri Ketua, saya dalam Dewan yang mulia ini ingin merakamkan ucapan tahniah dan syahabat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan kepimpinan parti dan kerajaan. Tak berani sebab kerana 46% kejayaan saja yang cukup besar maknanya kepada kita. Batu, tunggulah Batu. Nanti waktu pematang power, cakaplah sampai pagi. Jelaslah berapa persen yang Barisan Nasional dapat. Justru dalam Dewan yang mulia ini, saya juga mewakili rakan-rakan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada majoriti rakyat dalam negara ini. Kerana rakyat meletakkan sekali lagi majoriti telah sokong Pakatan Harapan majoriti. Dan jasa rakyat ini amat besar kepada kita. Maksud majoriti sudah tentulah sebagai balasannya kerajaan Barisan Nasional akan terus memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat sebagai membalas jasa yang begitu baik besarnya pada kerajaan. Yang Muhammad dia tak bagi jalan. Dia match dia tak pas. Tak apa. Tuan Speaker, dia tak tahu hitung 51 dengan 46. Lenggong dah bagi jalan. Tak bagi. Tan Sri ada betul. Dah bagi yang Muhammad. Mana satu lebih? 51 juga majoriti. Jika yang Muhammad sedang berucap dah bagi jalan, yang Muhammad institusi raja ya, merupakan tonggak negara yang perlu dihormati dan dipatuhi oleh semua rakyat negara ini. Tidak kira apa pandangan politik sekalipun, sama ada kaum atau agama. Institusi ini adalah lanjutan daripada sistem pemerintahan beraja yang wujud sejak di tanah Melayu sejak zaman penjajahan lagi. Ia merupakan warisan peradaban yang berlandaskan konsep raja berperlembagaan dengan cabang parlimen, eksekutif dan kehakiman menjalankan tugas masing-masing dengan perkenan yang bertuan agung. Melalui sistem inilah kita berjaya meletakkan negara pada tahap yang begitu baik pada hari ini. Namun, Datuk Yang Bertuah, sistem yang berjalan baik ini diterima secara hakiki oleh generasi terdahulu hingga hari ini, mula dikritik oleh golongan tertentu yang kononnya atas nama demokrasi dan kebebasan bersuara. Ini amat bahaya dan ia tidak boleh diterima sama sekali. Sebagai pemimpinan rakyat di negara bertuah ini, marilah kita pelihara institusi ini. Kerana selama ini ia menjadi payung kepada seluruh negara, kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama. Kita berkewajipan memperkukuhkannya dan menjadikannya tiang kepada keamanan, tiang kepada kehormatan rakyat dalam negara ini. Dan kita serta semua tidak boleh sama sekali mengheret institusi raja ini ke dalam kancah politik dan emosi yang tidak terkawal. Datuk Yang Bertuah, Peraturan Masyarakat. silakan Bakar. sekejap peraturan Terima kasih Pengerusi. Speaker, saya nak kut Peraturan Masyarakat 36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang menirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Saya nak rujuk kepada statement yang dikatakan bahawa Perdana Menteri dapat sokongan majoriti rakyat. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Lenggong untuk jelaskan apa maksud sokongan majoriti rakyat itu. Yang Hormat, sebentar kelabakan. 36/12 tak berkaitan dan saya minta Lenggong untuk teruskan. Terima kasih Lenggong. Tadi mengelirukan sebab tidak memberikan Saya beri laluan kepada Kalabakan. Kalau kita berikan fakta yang salah, dia mengelirukan. Apa peraturan ini? Saya dibagi laluan, bukan lain orang. Saya dibagi laluan. Tuan Sri Speaker, Lenggong tadi ada mengeluarkan kata-kata limparan saja. Mengatakan orang menghina institusi raja. Jadi saya minta Lenggong berterus terang, kerana kita tidak mau ada perkara-perkara dilimparkan, kita tidak tahu siapa. Sama ada pembangkang atau Barisan Nasional. Itu satu tuduhan yang kita mau penjelasan dari Lenggong. Terima kasih Kalabakan. Memang malah kenyataan yang dibuat oleh Permatang Pau dan beberapa pemimpin yang lain di bawah Pakatan Rakyat, pertama sekali dalam institusi raja termasuk menghina
titah ucapan tuanku yang dibaca semalam itu merupakan suatu contoh penghinaan kepada institusi raja. Dan malah sebelum ini pun banyak lagi situasi dan peristiwa yang menunjukkan bahawa pemimpin Pakatan Rakyat memulakan untuk merosakkan institusi itu. Ya, point of order. Justru itu, sebentar. Point of order. Sepang point of order ya. Saya rasa masih lagi saya menggunakan point of order berapa yang Muhammad? 36-12. Poinnya ialah Isu mana yang Muhammad? isunya ialah apabila beliau mengatakan pihak pembangkang telah menolak ucapan Di-Pertuan Agong. Sebenarnya tidak lagi pun seorang ahli yang berhormat yang diberikan peluang untuk berucap dalam perbahasan ini. Bagaimanakah beliau sebentar Ahmad. Pada saya 36-12 ada satu section yang berat yang untuk merujuk seseorang ke hak dan kebebasan. Jawaban kuasa hak dan kebebasan. Sebentar ya Ahmad. Jika soal yang ucapan yang berhormat sebentar tadi ini, saya pendapat saya, keputusan saya ianya tidak melanggar 36-12. Saya rujukkan 36-6. Ya Muhammad. Speaker, saya rujukkan 36-6. Seorang ahli tidak boleh keluarkan sangkaan jahat kepada siapa-siapa yang lain. Mana satu yang Tadi 36-6 tadi apa yang disebut oleh Lenggong ialah Ketua Pembangkang dan ahli-ahli Parlimen Pembangkang telah mengeluarkan statement yang menghina dan mempelekehkan institusi diraja. Itu satu tuduhan yang sangat berat. Sangat berat. Saya agak itu saya mohon supaya kenyataan itu ditarik balik. Itu kalau ucapan tidak, dia. Tunggulah. Ucapan ini dalam 36-6 saya tidak boleh menuduh seorang ahli parlimen yang lain menghina. Kalau dia tidak jahat, bagi Lenggong dia tidak jahat. Saya agak kita kalau dia dalam hands up besok sama ada kenyataan itu dikeluarkan atau tidak. Saya dengar tadi Lenggong kata Ketua Pembangkang dan juga ahli-ahli pembangkang telah menghina dan mempelekehkan institusi diraja. Ya, saya minta Lenggong untuk perjelaskan perkara ini. Saya sebut tadi ialah mempelekehkan titah ucapan Paduka Seri Datuk Agong yang mana Ketua Pembangkang sendiri mengeluarkan kenyataan media di pejabat Pakatan Rakyat. Teruskan itu maksud yang sama. Saya itu tidak menghormati. Yang Muhammad Batu cukup lah Muhammad. Bukan, itu bukan isu cukup atau tidak. Saya bawa 36-6 seorang ahli Lenggong telah melanggar peraturan ini atau tidak. Siapa yang Muhammad? Saya putuskan bahwa yang Muhammad Lenggong tidak ada sangkaan jahat dan tidak melanggar 36-6. So kalau tidak, itu bukan tuduhan terhadap. Sebelum saya meneruskan ucapan saya nak mengalu-alukan kehadiran anak-anak kita daripada sekolah menengah kebangsaan Bintulu, murid-murid guru daripada Bintulu. Terima kasih datang ke Dewan yang mulia ini. Ya, sebentar ya Mat. Yang Muhammad Sepang ya. 36-10C ya. Apabila dituduh tadi bahawa kononnya ahli pembangkang, Ketua Pembangkang menolak ucapan titah diraja, jadi ini ada termasuk dalam perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau permusuhan. Jadi Muhammad Sepang, saya dah minta, isu yang sama walaupun diolah daripada perspektif peraturan masyarakat yang berbeza, tetapi isu yang sama. Saya telah buat keputusan dan saya minta Lenggong untuk teruskan ucapan. Terima kasih Datuk Dan Ketua. Justru itu demi kita menjaga keharmonian dan perpaduan rakyat dalam negara ini, saya menyeru kerajaan supaya melakukan suatu usaha untuk menyekat perkara yang tidak boleh ini. Ini kerana kritikan yang bertujuan untuk menghina, merendah-rendahkan martabat raja tidak boleh diterima sama sekali. Boleh minta penjelasan Muhammad? Silakan makan. Terima kasih Muhammad. Kenapa tangan? Pertama, tahniah kepada yang timbalan Di-Pertua sebab dipilih semula. Dan Lenggong, apakah Lenggong bersetuju dengan saya bahawa sudah tiba masanya mungkin Lenggong mencadangkan kepada kerajaan, iaitu supaya pihak AG ataupun Peguam Negara menggubal mungkin satu undang-undang atau akta durhaka kepada Sultan seperti yang diamalkan di Thailand, mana-mana
orang ramai, sama ada rakyat dia sendiri atau orang luar yang ada unsur-unsur penghinaan kepada Sri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong merupakan durhaka dan hukumannya penjara. Apakah Lenggong bersetuju? Datuk Di-Pertua, dapat penjelasan. Kinabatangan. Ya, Saya bersetuju beruas dengan bangun, ya. pandangan yang dikemukakan oleh Kinabatangan. Maka itu saya akan sebut sebutan nanti. Tapi memang benar, kalau kita lihat di beberapa negara lain, misalnya undang-undang di bawah artikel 112 Thailand, melibatkan undang-undang yang dinamakan Lese Majesty. Ya, sebentar. Di bawah undang-undang Lese Majesty, mana-mana individu yang membuat kenyataan atau komen berbau fitnah atau penghinaan ke atas konstitusi monarki Thailand, termasuk rajanya, permaisurinya, atau mana-mana kerabat dirajanya, boleh dikenakan hukuman minimal yang berhormat Kinabatangan 3 hingga 15 tahun. Minta penjelasan. Ya, nak bagi jalan yang amat. Majoriti rakyat Thailand tak bagi yang amat. Tak bagi. Penjelasan saja. Saya nak habiskan Pak. Saya nak habis. Saya nak habiskan Pak ini. Nak bagi jalan yang amat Lenggong. Tak bagi. Saya nak habiskan ini dulu. Alian yang bangun, saya minta duduk yang amat. Tanya pasal Thailand. Tak bagi jalan tak boleh lah, minta-minta lagi. Beruas boleh. Majoriti rakyat Thailand, Datuk yang Di-Pertua, Beruas dulu lah, menyanjung konstitusi monarkinya serta menerima undang-undang Lese Majesty ini. Walaupun Kesatuan Eropah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melihat ini sebagai satu bentuk penindasan kepada demokrasi. Pihak-pihak berideologi barat menyifatkan undang-undang saya nak minta penjelasan kepada perkembangan demokrasi di Thailand dan di negara-negara sekitar Asia. Ya, sila Sepang. Kenyataan menggunakan contoh Thailand tidak betul, dia mengelirukan 3612. Sebab apa? Dengar dulu. Thailand ini melibatkan absolute monarki. Ini bukan konstitusional monarki. Tidak perlu Kena penjelasan. tahu, kena baca dulu lah perlembagaan Ya, Thailand. Biar speaker yang tentukan. Ya, Muhammad Muhammad tidak ada Sepang. hak Sebentar, menjelaskan. Kinabatangan. Yang Muhammad Sepang, saya tahu yang Muhammad Dia Yang Muhammad Kinabatangan kerajaan dulu. Thailand itu Menggunakan contoh yang mengelirukan. dia izin Thailand sendiri. Ini orang Arab kata kias ma'al farik. Yang Muhammad Sepang. Berbanding tak betul. Mungkin Itu, Muhammad ini izin daripada Thailand. Sebentar. Sebab dia boleh Thailand mewakili kerajaan melibatkan Thailand. absolute monarki. Malaysia konstitusional monarki. Jangan ambil contoh yang sama. Dan Yang sama Muhammad. Seolah-olah dengan dia 50 tak faham ke? Muhammad. Alian Muhammad duduk yang Muhammad. Mengelirukan. Lenggong tak boleh Yang bahas. Muhammad. Kalau Sebab kita contoh yang bagi diberikan itu tidak tak boleh betul, bahas mengelirukan. atau dipersoalkan. Datuk, Sebentar. Duduk lo yang Muhammad. Ini bukan Yang Muhammad Sepang duduk yang Muhammad. Lenggong. Saya minta yang Muhammad Sepang untuk tidak menggunakan peraturan mesyuarat untuk mencela. Saya minta bantuan yang Muhammad. Tapi lah, biarkan dalam parlimen saya ini, hormati dulu. biarkan dia teruskan dengan ucapan yang Muhammad. Datuk Speaker. Saya dah buat keputusan berkali-kali. Jangan buat kenyataan yang melirukan lah. Datuk Speaker. Saya nak minta Boleh saya, penjelasan. Datuk Speaker. Tuan, saya nak minta penjelasan Minta bukan dengan point of order. Ya. Lenggong. Kalau Lenggong boleh bagi saya Ya, laluan. Lenggong, ramai yang bangun Lenggong nak bagi jalan. Lenggong. Datuk Di-Pertua, saya habiskan. Duduklah yang Muhammad. Yang lain tu duduklah. Saya ingat Lenggong tak bagi jalan, duduklah yang Muhammad. saja. Beruas boleh bercakap waktu pemakaman. Kita nak dapat penjelasan Lenggong, yang ucapan melibatkan kita sistem Beruas. demokrasi Lenggong tak bagi jalan. konstitusional monarki. Saya bagi laluan dulu kepada sahabat saya daripada Okey. pergerakan. Terima kasih Kalau Lenggong. pandangan dia tadi Yang Berhormat Lenggong tak boleh Lenggong, debat, saya nak tanya dia. kita bagi Yang Berhormat tak. Lenggong. Yang Berhormat Tuan Lenggong. Agung. Tak ada isu yang Muhammad, tak ada isu. Yang Ya, Berhormat sila, Lenggong. Kalau nak bercakap pasal raja tetap raja, betul tak? Sama ada absolute monarki ke democratic monarki, apa monarki pun raja tetap raja, dan kita perlu dan wajib hormat kepada raja. Betul. Jadi kalau tak hormat, kita pancung saja semua yang tak hormat pada raja. Betul tak Lenggong? Ini ucapan yang betul-betul lah. Memancung Datuk Di-Pertua. bersangka jahat ni. Ya, Muhammad Sepang. Minta laluan. Ya, sila Lenggong, sebutkan. Saya sambung balik. Sebenarnya, biarpun negara-negara barat menyifatkan Lese Majesty amalan Thailand satu bentuk undang-undang tidak relevan, hakikatnya terdapat 4 buah negara Eropah yang masih menguatkuasa undang-undang: Denmark, Belanda, Norway, Sepanyol. Hak kebebasan bersuara yang diperuntukkan mereka juga sebenarnya masih berpandukan kepada keterbatasan terhadap suatu perkara, terutama hal-hal yang melibatkan institusi ini. Belanda misalnya, dia pernah menahan seorang wartawan dan jurugambar pada tahun 2007
atas kesalahan menghina institusi mereka hanya kerana memakai baju T yang tertulis perkataan tidak sopan kepada isteri rajanya. Begitu juga di Spanyol. Yang berhormat, Parik Bunta nak cerita ni. Juga pernah mendenda 2 orang kartunis. Sekali Panggil lagi nama ucapan saya nanti waktu malam bau. okey. Panggil nama ingat nak suruh bercakap. Saya cuma nak suruh dengar saja. Okey. Spanyol juga pernah mendenda 2 kartunis pada tahun 2007 juga dengan jumlah denda 3,000 euro kelabakan. Banyak tu. Setiap seorang. 2 individu didenda di bawah undang-undang lesen majesty selepas menyiarkan karikatur Minta Putera penjelasan, Raja Lenggong. bersama isterinya Minta dalam keadaan penjelasan. sopan. Nanti saya bagi kalabakan abang saya. Sila. Terima kasih Tan Sri Datuk Speaker, terima kasih Lenggong. Ini dalam internet. Dalam internet mereka mengatakan bahawa ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong itu pro BN. Jadi ini satu tuhmahan yang tidak baik. Bukan? Ini kita mau mungkin siapa mengeluarkan kenyataan minta maaf kepada Dewan. Kalau tidak kita usul untuk ambil tindakan. Sebab kita tidak mau. Siapa yang buat kenyataan tersebut? Saya tidak tahu, dalam internet ada. Saya tak tahu, jangan tuduh. Siapa yang makan lada, dia merasa pedasnya. Jangan tanya saya. Jadi saya cadangkan, siapa saja yang menghina Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, kerana kita sebagai rakyat dalam negara ini mesti menghormati raja kita. Yang tak hormat, mungkin boleh keluar dari negara kita. Terima kasih. Bahkan turut Mahathir. Penerus minta laluan. Terima kasih Lenggong. Rasa saya kita perlu serius melihat bagaimana rakyat biasa sudah tidak menghormati institusi raja kita. Contohnya apabila Yang Pertuan Agong membuat ucapan dalam Facebook, dan unlucky pula, saya bukan resis, yang membuat tidak tentu orang-orang Cina, remaja Cina, sehingga ada 4 orang hampir didakwa di mahkamah. Dan ini mungkin disebabkan kelonggaran undang-undang kita tidak ada, sedangkan raja-raja lain di dunia dihormati, disembah oleh rakyat dia. Kalau Raja Thailand, Perdana Menteri dia pun nak menyembah, cium kaki. Tapi kita di sini terlalu bebas kuno, sebab kita perlu ada kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara macam mana? Lenggong rasa saya sudah tiba masanya. Lenggong sesuailah untuk mensorkan kepada kerajaan supaya mempertimbangkan supaya satu akta digubal dalam persidangan ini juga, yaitu menuntut supaya kerajaan memastikan raja-raja kita dipelihara, tidak boleh disentuh dengan apa cara sekalipun, lebih-lebih lagi oleh orang-orang ramai yang tidak tentu apa pasal, menggunakan media sosial, Twitter, Facebook, macam-macam. Dan baru-baru ini pemimpin kita, wakil rakyat kita mengatakan bahawa ucapan Yang di-Pertuan Agong ucapan barisan nasional, sedangkan dalam perlembagaan Yang di-Pertuan Agong boleh menolak ucapan itu sekiranya dia tidak bersetuju. Yang hapuskan kekebalan raja siapa? Ada orang yang you shut up. Yang hapuskan kekebalan raja siapa? You shut up, sit down. This is my floor. Yang hapuskan kekebalan raja siapa? Tengok sejarah. Sit down. Ya, ringkaskan. You shut up. Listen to me. Datuk Yang di-Pertua. Ini floor saya. You tak ada hak. Diam duduk. Tak tahu, diam duduk. You apa? Selaku orang. Sebentar ya, Mat. Sebentar ya, Mat. Datuk di-Pertua. UMNO yang hapuskan kekebalan. Yang Muhammad Sepang. Sebentar ya, Muhammad. Yang Muhammad Sepang. Yang Muhammad tidak ada hak untuk mencela ketika pada orang yang sedang mencela. Dia tak boleh, Muhammad. Kucing, bandar kucing tak ajar dia. Apabila tak ajar dia tak faham apa-apa.
Dia Turong tak mengumumlah boleh make one right. di jalan Ahmad. raya. Salah, Ya, salah. Tuan Speaker, saya Ya, rasa habiskan Kina lah, Batangan sudah kurang Kina Batangan. makluman. Minta dia tarik balik perkataan yang kurang Ya, peraturan parliamentary masyarakat. seperti anjing. Batu. Ini tidak betul. Inilah orang-orang seperti Peraturan Lambang Gina masyarakat. Agung inilah nih. Perlu Datuk dihukum. Speaker, peraturan Ya, masyarakat. ya. Peraturan masyarakat 36.6 terhadap siapa yang Ahmad? Terhadap Disebut siapa? oleh Kina Batangan. Ya. Itu adalah bukan cara Perkataan mana? Syadab. parliamentarian. Perkataan syadab tu kau Ahmad? Bagi Perkataan mana? anjing. Dia Apa kata you- binatang, Ada you cakap shut apa? up. Siapa Betul. sebut saya binatang sana? Saya binatang, Ya. kamu anjing lah. Ya, itu Apa masalah? please Apa, ask ya? him to withdraw. Withdraw you Saya first. dengar, saya Siapa sebut mendengar. binatang, withdraw first. Kina Batangan, saya mendengar ada suara di sini Saya mengatakan dengar. binatang kepada Kina Ya. Batangan. Saya mendengar ya Ahmad. Kalau Ya. dia withdraw, saya withdraw. Tak apalah. Kalau tidak, dia binatang 100 Tak ada isu kali lah lagi. Ahmad. Duduk lah, cukup Speaker. lah. Ya, Kina Datuk Batangan. Speaker. Peraturan masyarakat. Ya, kelabakan. Peraturan masyarakat Datuk Speaker 36 kurungan 4. Tidak ada orang ahli boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat. Datuk Ya. Speaker, daripada sana ada cakap binatang, daripada sini ada cakap anjing. Ya. Dua-dua ini mesti tarik balik. Kalaupun dia BN atau pembangkang, Masalah maka kita mau Yang dia Ahmad. tarik balik. Kalau tidak, kita ambil tak apa yang tindakan. Ahmad. Kedua-dua itu adalah perkataan yang tidak boleh digunakan dalam dewan. Tapi masalahnya sebelah sini tidak menggunakan mic, menggunakan perkataan binatang kepada Kina Batangan. Jadi kita jangan ulang lagi Jadi penggunaan perkataan-perkataan begini, apatah lagi merujuk kepada seorang ahli yang lain. Datuk Saya minta Speaker. kedua-dua pihak Ahmad. sama ada pakai mic atau tidak, mereka mesti akun. Sebab apa? Suara dengar dalam Tak dewan. ada siapa yang mengaku yang Ahmad. Ah? Cukup lah ya. Tak apa lah. Jadi kalau begitu, kalau Langgong. sekiranya di sana tidak mengakui, jadi apa macam kita ambil Saya tindakan katakan terhadap bahwa Kina Batangan? kedua-dua perkataan itu tidak boleh digunakan dalam dewan. Itu kenyataan saya dan saya minta ianya tidak disebut lagi, apatah lagi untuk merujuk kepada mana-mana ahli yang lain. Cukuplah setakat itu ya Ahmad. Ya. Saya sambung, Datuk, saya betul, sambung, saya tuan-tuan. sambung. Lenggung belum habis. Saya jawab. Dan saya meminta Lenggung supaya mensurkan kepada kerajaan supaya mana-mana individu dalam negara ini yang bertindak menghina raja perlu diambil tindakan segera dan dihukum penjara seperti di negara-negara lain. Ya, Langgong. Terima kasih Kina Batangan. Sebab itu kita sebut tadi bahawa perlunya ada undang-undang. Karena apa? Kalau kita rujuk di Asia Barat, Kuwait, Jordan merupakan dua negara yang masih memiliki undang-undang berkaitan dengan institusi raja. China, Jepun, United Kingdom juga pernah menggunakan sistem lese majesty. Manakala Jepun, United Kingdom, sistem raja menggunakan China undang-undang mana ada lagi sistem raja ni? Itu parti Datuk komunis Ketua. kan? Datuk Ketua. Datuk Speaker, apakah Fakta, pernyataan fakta, sedemikian mencerminkan Malaysia tidaklah terkecuali. Cukup lah. parliamentary Malaysia barisan nasional? tidak terkecuali. Buat homework lah, buat homework. Okey lah, buat homework. Saya sebut dulu. Berapa tahun Sebab dulu? dengar, 100 tahun dulu dengar lah. betul-betul apa yang nak sebut. Lenggong tuduh lah. Lenggong tak ada apakah dengan Dulu. makan arah merah. Sebab Minta itu, senyap. Minta senyap ya sebab Ahmad. itu, Ya. Malaysia tidak terkecuali. Memang betul sebagaimana disebut oleh Kina Batangan tadi. Tidak terkecuali dihambat isu berkaitan penghinaan ke atas sistem raja. Memang betul apabila lahirnya pemimpin dan pengikut yang berfikiran liberal yang melampau. Sebab itu kita dikejutkan baru-baru ini apabila dua orang individu daripada kaum Cina yang mengeluarkan kenyataan berbau sindiran terhadap ke bawah duli Sri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong. Suatu hari keputusan baginda, ekoran kenyataan itu mereka ditahan, dibuat siasatan, akhirnya dibebaskan setelah memberi kenyataan. Ini satu daripada contoh daripada banyak contoh penghinaan yang dibuat oleh pelbagai rakyat dalam negara kita, termasuk rakan-rakan di sebelah sana. Sebab itu di Dewan Yang Mulia ini, saya bersetuju dengan pandangan Kina Batangan dan tentu rakan-rakan lain bersetuju, maka sudah sampai dan ketikanya kerajaan secara serius mengkaji undang-undang yang sedia ada mesti diperkukuhkan atau mewujudkan satu undang-undang, sama ada undang-undang derhaka apa juga undang-undang bagi menghalang perkara-perkara ini kerana ia benar-benar
boleh meruntuhkan institusi yang cukup tinggi nilainya dalam negara kita. Saya nak beralih ke tajuk lain. Sebagai tadi. Nak backdated dah law tu. Masuk tahun 70-an 60-an sekali. Saya nak masuk tajuk lain. Datuk Yang Di-Pertua. Bagi ruang sekali. Celah. Nak bagi jalan. Saya Nak bagi jalan, Kawan. 7 muka surat ni. Boleh. 7. Lagi 20. Sikit. Kalau Lenggong tak bagi jalan, Kawan. Ada sikit-sikit dah tak bagi jalan. Sikit. Lagi lambat. Lenggong sikit. Tak bagi jalan. Saya Tak bagi jalan. perak. Sekali Lenggong. Jaga adik-adik. Kejap lagi. Lenggong. Ni. Kau senang. Pola langat. Mendalatkan raja-raja. Ini bukan kira adik-adik. Saya kira rasuah lah. Tak bagi, tak boleh. Lenggong tak boleh. Sikit yang Lenggong. Kita kena bersyukur. 1995. Yang hormat, pola langat. Malaysia ini membawa raja-raja ke mahkamah yang mengamalkan kebebasan bersuara. Jujur dengan saya, kalau isu ditarik balik, dia meletakkan sebab itu secara peribadi saya raja itu. Speaker. Kita laluan. Sebab itu Datuk Yang Di-Pertua, kita kena bersyukur kerana Malaysia adalah negara yang mengamalkan kebebasan bersuara. Sebab itu secara peribadi saya menyokong langkah kerajaan yang tidak mencontohi sempurna dalam mengawal kebebasan media sosial dalam negara ini. Bagaimanapun, jika sesuatu tidak dilakukan, ia mampu mengundang sesuatu yang buruk kepada negara. Kerana dipati pelbagai maklumat berbentuk fitnah, adu domba, menghina dan sebagainya dilakukan oleh pengamal media ini. Justru, walaupun kerajaan tidak mencadangkan untuk melesenkan sebarang portal berita internet, kerajaan mesti melakukan sesuatu bagi membendung mereka yang menyalahguna kebebasan bersuara dan demokrasi yang ada. Kebebasan bersuara bukan bermakna kita boleh menyalahi apa juga undang-undang yang ada. Bukan bermakna kita boleh bercakap, kita boleh berdemonstrasi melanggar undang-undang yang ada. Itu bukan kebebasan. Apatah lagi, kita sebenarnya terikat dengan Akta Komunikasi dan Multimedia serta rang undang-undang MSC Malaysia yang menegaskan tiada tapisan terhadap internet. Tapi fikirlah, saya minta kerajaan fikir, walaupun kita memberi kebebasan agama, kebebasan bersuara, fikirlah, harga keamanan mahal, harga perpaduan rakyat mahal, keluhuran perlembagaan tinggi nilainya, dan kita tidak boleh korbankan semua ini. Sebab itu, saya bertepatan dengan saranan Yang Di-Pertua Agong dalam titah Baginda yang menyuruh supaya kita semua menumpahkan taat setia kepada Raja Berwas. Tumpahkan taat setia kepada Raja. Dapat penjelasan tak? Tidak belah bahagi. Lenggong tahu Penal Code sudah ada banyak peruntukan undang-undang berkenaan dengan mereka yang melakukan kesalahan terhadap Yang Di-Pertua Agong dan juga biarkan. Datuk Yang Di-Pertua, semua ini bertepatan dengan saranan Yang Di-Pertua Agong dalam titah Baginda yang menyuruh supaya semua kita menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada negara. Serta sentiasa memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Jangan melakukan sesuatu yang musnahkan negara ini. Tengok, ini dapat penjelasan saja. Bagi jalan pada Berwas waktu pematang pau nanti bercakap Berwas. Tak bagi Berwas, Lenggong tak bagi. Tadi Lenggong kata tak bagi jalan yang. Jadi undang-undang sudah banyak berkenaan dengan bangsa yang menghina. Menteri Komunikasi dan Multimedia dilaporkan berkata kerajaan akan melihat kerajaan akan melihat peraturan internet di 3 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Britain dan Australia, dalam usaha membendung penyalahgunaan media sosial ini. Di Amerika Syarikat, misalnya, walaupun rakyat diberikan kebebasan bersuara baik di alam maya ataupun di realitinya, namun masih terikat dengan pelbagai akta di negara berkenaan. Sebab itu, kebebasan bersuara mesti disertai dengan tanggungjawab, termasuk bersedia untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Internet di Amerika Syarikat dikawal selia oleh satu set undang-undang di sebalik mengamalkan kebebasan bersuara terhadap persekutuan negeri. Pihak berkuasa di Amerika Syarikat boleh merampas domain profil pengguna komputer tanpa notis dan mampu menyebabkan laman web tidak boleh meneruskan operasi. Itu di Amerika. Di Australia, kandungan internet dikawal selia oleh Australian Communication and Media Authority, ACMA, yang mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan sekatan pada kandungan internet dalam negara. Pihak berkuasa negara itu juga boleh menyenarai hitamkan laman web luar negara selain menapis perisiannya
tumpuannya kepada isu-isu berkaitan dengan pornografi kanak-kanak, kekerasan seksual, aktiviti haram yang hasilnya melalui aduan pengguna. Di Britain pula penapisan internet termasuklah menyekat akses pada laman web, menguatkuasa undang-undang jenayah penerbitan atau pemilikan bahan tertentu termasuk fitnah, hak cipta, hasutan kekerasan pornografi kanak-kanak. Diwujudkan suatu badan bernama IWF yang ditubuhkan untuk menyusun dan mengekalkan satu senarai hitam, yakni kalau kita lihat di Britain 98% daripada pelanggan internet komersial negara itu ditapis oleh kerajaan. Lenggong boleh celah. Sebab itu Greg. Ya, Greg. Silakan, ya, Mat. Apa pandangan Lenggong tentang tentera Red Beam ni yang menyebabkan benda tak betul jadi betul, benda tak betul jadi tak betul? Kacang merah. Ais kacang mana? Saya pun heran Datuk berdua. Bila sebut kacang merah, ada yang nak bangun. Macam terlibat dia. Macam terasa saya. Sebab itu saya pun nak tahu dalam ni. Dewan yang mulia ini Saya pun nak tahu mengambil pandangan daripada Greek, siasat sedalam-dalamnya. Mana datangi tentera ais kacang? Kalau benar siasat. Kasih siasat saya pun nak tahu. Ini gesaan mana daripada tentera Barisan ais Nasional. kacang ni dari UMNO. Tak apa, nanti cakap waktu Matang Pau. Sebab itu Datuk Ketua, diharap kerajaan memberikan perhatian mengenai isu ini. Kebebasan memang perlu kita berikan kepada rakyat. Tetapi apa maknanya kebebasan jika ianya merosakkan? Apa maknanya kebebasan kalau ia menghancurkan negara? Maka di dalam Dewan yang mulia ini, saya mohon agar kerajaan merangka undang-undang penyalahgunaan media sosial. Ia perlu bagi memberi kebebasan dan mewujudkan ketanggungjawabkan terhadap pengguna. Boleh, Yang Muhammad. Yang pasti, kerajaan mesti mencari jalan penyelesaian kepada penyalahgunaan media sosial ini dan internet melalui undang-undang baru ataupun mengemaskinikan undang-undang sedia ada. Jangan panjang, kita matang. Yang Muhammad, panjang masa. Ya. Terima kasih. Tak panjang sangat, Yang Muhammad. Yang Muhammad Lenggong akan berhenti sebelum jam 1 nanti. Yang Muhammad, apabila kita nak mensorkan, Yang Muhammad boleh duduk. Terima kasih Muhammad. Apabila kita mensorkan di negara ini supaya kerajaan memantau media sosial kita, ramai rakyat kita seolah-olah menyatakan bahawa kita mengungkung ataupun kita hidup dalam dunia gua batu. Tetapi kita lihat bagaimana Singapura, negara-negara maju seperti tadi, Britain, Eropah, Amerika, mereka juga ada kekangan dalam media sosial. Jadi apakah yang berhormat berpendirian bahawa kerajaan tidak perlu tunduk dengan tuntutan sebegini, sebab saya percaya negara kita ini perlu ada harga yang mahal untuk dibayar sekiranya kita tewas dalam usaha-usaha yang baik sebegini. Setuju Datuk Ketua, masukkan ucapan kinabatangan dalam teks ucapan saya. Saya nak beralih